Okay, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang kita proceed dengan the Arabic lesson, bahasa asal Al-Quran, lesson nombor 2, sesi nombor 2. Semalam kita membuat some of the exercise yang pasal harf, tapi saya tak sempat nak habis semalam ya. Jadi yang apa yang kita cerita yang semalam tu ialah tentang pasal pasal wow. Jadi saya nak habiskan, let me finish that wow tu. Dia note lecture, saya dah hantar nota tu. Dia wow, apa orang panggil tu, haliyah. Ya, wow haliyah. Jadi kita semalam kita habis yang dekat sini kan, yang wow kasam kan. Jadi sekarang pada wow haliyah ni, dia ada banyak variasi lah yang wow tu. Wow haliyah tu, dia nama dia kalau hal tu adalah circumstances, situational. Jadi kalau bahasa Inggeris masuk wow kat situ ialah although, whereas, why, dan dia kalau dalam bahasa Melayu adalah padahal, sedangkan, walaupun. Mungkin ada lagi kalimat-kalimat dalam BN yang ada banyak lagi, tapi basically essentially dia about that. Dia maksudnya menceritakan padahal. Jadi struktur dia nak membezakan dengan wow semicolon tu, yang di mana wow semicolon tu dia berada dekat permulaan. Struktur dia adalah antara dua phrases, dua phrases ataupun dua ungkapan yang berlainan. Dia beza dengan wow ataf. Kalau wow ataf tu dia dekat mana saya letak wow ataf ni sekejap Ini wow ataf kan. Kalau wow ataf dia punya lokasi wow tu dia antara phrases, ungkapan yang sama, yang selari. Jadi saya bagi contoh Al-Fatihah, iyyaka na'budu, dia selari dengan iyyaka nasta'in. Jadi wow ataf tu dia menyambungkan antara dua ungkapan tu. Jadi sebelum iyyaka na'budu tu kita panggil dia adalah maktuf alaihi. Jadi maktuf alaih nak pergi pada yang maktuf. Jadi maktuf yang sebelah tu ialah iyyaka nasta'in. Nah, kalau satu yang tak biasa lagi, rasa kekok lagi, saya dah ingatkan semalam yang bahawa bukan kita nak ada mastery lagi. Kita sekarang level 1. Level 1 ialah bahagian appreciation. Yang bahawa kita appreciate sebenarnya wow tu dia ada banyak signifikan, banyak makna. Bukan kita nampak wow kita ingat itu dan ya. Jadi kalau wow yang permulaan wow dekat sini, wow macam ni ialah wow semicolon cukup senang. Dia akan bermula pada setiap ayat. Jadi saya dah tunjukkan gambar semalam kan. Yang gambar semalam yang kitab yang saya kaji tu, Hidayatul Nahwu tu, dia tak ada harakat, dia tak ada wow, dia tak ada stop, dia tak ada koma, tak ada apa. Jadi memang tugas student yang masa tu tahun 2013 lah. Yang saya kena cari wow tu. Wow tu kat mana? Nak tahu dekat mana ayat tu, sebelum tu berakhir dan mana ayat baru belum bermula. Jadi ini yang saya panggil wow semicolon. Okey, waktu wow kasam kita dah bincang. Sekarang wow haliyah. Jadi wow haliyah tu paling elok surah Al-Baqarah 216. Saya tak sempat nak sampai ke 216 sebab itu a good example. Sebab tadi kita habis 196 kan. Jadi 10 ayat nanti insya-Allah kita akan buat tadabbur pasal ayat 216. Jadi saya baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi kutiba ditulis diwajibkan atas kamu untuk berperang diwajibkan atas kamu untuk berperang. Kutiba alaikum. Alai adalah harf kan, alai. Yang semalam kita cakap contoh assalamualaikum. Jadi alai ni kita nampak alai kat sini adalah harf Jadi diwajibkan atas kamu. Alai itu macam atas, upon atas kamu. Al-Qital. Okey. Jadi wow dekat sini wa huwa kurhun lakum. Jadi kita tak boleh cakap diwajibkan atas kamu berperang dan kamu benci dan kamu dan huwa tu ialah qital tu lah, dan perang tu kamu benci. Dan jadi dia salah kan? Dia punya makna tu jadi lagi.
sebenarnya kalau kita nak cakap wow ini lah wow Halia, maksudnya diwajibkan atas kamu perang walaupun kamu tak peperangan kamu tak suka perang. Ya, wa huwa kurhun, ya, kurhun lakum. Jadi kamu tak suka perang tu. Walaupun ada kat sini yang Indonesia ni pakai perkataan padahal. Tapi kalau kita letak walaupun sama kan? Diwajibkan atas kamu berperang walaupun berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Itu kan? Boleh kan? Ataupun sedangkan, atau kadang-kadang kita tengok perkataan sedangkan. Kalau bahasa Inggeris although, even though, even though. Boleh cakap even though, although. Siapa yang biasa bahasa Inggeris. Jadi lepas tu ayat selepasnya boleh jadi kamu membenci sesuatu. Jadi wa asa tu mungkin takrahu yang bahawa kamu membenci sesuatu, syai'an tu sesuatu. Saya tak boleh cakap dan ia adalah lebih baik untuk kamu. Dia tak logik kan? Jadi perkataan ni ialah wow dekat sini adalah sedangkan. Jadi saya boleh gunakan sedangkan ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu sedangkan ia amat baik bagimu. Benda yang kita benci tu adalah baik untuk kita. Dan this one involve pengorbanan kan? Betul tak? Sebab the elemen ialah timah yang pasal haji sebelum ni adalah pengorbanan. Jadi walaupun ia amat baik untuk kamu. Ya? Jadi wa huwa khairun lakum. Lepas tu wa asa dan mungkin ya kamu menyukai wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, dan mungkin kamu menyukai sesuatu sedangkan ia adalah amat buruk bagi kamu. Jadi sebenarnya kan jadi Allah yang Maha mengetahui. Allah yang Maha mengetahui. Dan kita tak boleh cakap wow kat sini ya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita tak boleh cakap macam ni. Yang Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Tak. Dia lain. Dia tidak ada keselarian. Kita kena cakap Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi dia tak sama dengan wow ataf. Ya. Jadi setiap kali nanti kalau masa kita buat tarabuh, kita berjumpa ayat-ayat yang ada wow haliyah ni, nanti saya akan kalau harap-harap saya ingatlah, ataupun kalau orang lain nampak perasan boleh tanya, adakah ini wow haliyah ke, wow ataf ke, wow samai koma tu memang sangat senang lah. Semua dia bermula dengan wow colon tu wow koma ataupun wow samai colon. Jadi ada apa-apa soalan tak? Ini nak menghabiskan yang pasal tentang hak. Jadi every time kita ingat ya. Jadi yang saya lupa bagi nota ni, saya buat nota. Jadi macam min kan. Saya bagi contoh al-haqqu min rabbik kan. Maksudnya kebenaran tu adalah daripada Allah. Sebab saya akan menggunakan latihan hak ni menggunakan ayat di mana kita kena iktibar dengan ayat tu. Kita kena beriman dengan ayat tu dan kita beramal dengan ayat tu semana-mana yang saya boleh. Jadi kalau al-haqqu min rabbika kan, jadi kita ingat yang bahawa kebenaran tu adalah daripada Rabb kamu. Min rabbika. Lepas tu ingat kita buatkan ayat 10 tidak fi kan, perkataan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, yang kita dah kaji yang golongan nombor 3. Jadi kita ambil iktibar yang kita tak nak terjerumus dalam golongan yang nombor 3 ni. Ya? Jadi saya menggunakan fi yang merah tu, fi qulubihim, dalam hati mereka tu adalah satu penyakit dalam hati. Ya? Lepas tu yang ala tu yang paling senang adalah assalamualaikum, sebab kita digalakkan untuk memberi salam. Ya? Dia sunat dia sunat untuk memberi salam, tak wajib. Tetapi kalau salam tu dah diberi secara berdepan, kalau kita berdepan orang tu, dah wajib dia kena menjawab salam orang tu lah. Tapi nak memberi salam tu tak wajib, tapi digalakkan. Assalamualaikum. Jadi yang ila tu, saya bagi contoh paling senang kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, maksudnya sesungguhnya pada Allah. Li itu pun adalah contoh apa tu? Contoh harf ya. Hanya kepada Allah. Dia sesungguhnya kami kepunyaan Allah lillah wa inna, dan sesungguhnya kami
pada Allah akan pulang, pada Allah kami pulang. Jadi dekat sini wow kat sini, adakah ini wow ataf ataupun wow haliyah? Can somebody bagi ini? Adakah wow yang dekat sini inna lillah lepas tu wa inna ilaihi raji'un? Adakah wow ni wow ataf, maksudnya conjunction wow yang kita terjemahkan dan, ataupun adakah ini wow haliyah, sedangkan ataupun walaupun ataupun padahal? Logik tak kalau kita cakap sesungguhnya kami kepunyaan Allah, padahal kami akan pulang, padanya kami akan pulang, pada Allah pada kami akan pulang. Dia tak logik. Jadi kat sini ialah inna tu dengan selepasnya yang inna Allah, inna lillah, jadi wa inna ilaihi tu dia ada selarian. Jadi dekat sini lebih pada waw ataf. Ya, waw ataf. Lepas tu hatta tu saya bagi contoh salamun hiya hatta matla'il fajr, dan salam ya Allah dan malaikat dia dengan Jibril. Ini yang dapat dipetik daripada surah nombor 97 inna surah Al-Qadar, inna anzalna fi lailatul qadr. Jadi salamun yang ayat terakhir tu, yang nombor 5 tu memang cukup menyejukkan hati. Di mana Allah dan malaikat dia dengan Jibril apabila mereka turun ni masa time Lailatul Qadar tu kan, Lailatul Qadar tu salam diberi sehingga matahari tu naik, fajar tu naik, matla'i, sehingga hatta matla'il fajr, fajar itu naik, sehingga kenaikan fajar, ya, sehingga kenaikan fajar, matla'il fajr. Okey. Lepas tu yang ma'a tu tak apa, nanti ni lah bismillahirrahmanirrahim, li dengan la cukup banyak. Nanti kita tambah, kita dah mula bina vocabulary ayat, dan kalau boleh it's nice kalau you dapat memorize ayat-ayat yang terpilih ni, sebab ayat tu boleh membentuk falsafah hidup kita, ya, yang meninggikan iman kita. Okey, ada apa-apa soalan tak tentang haf sebelum saya pergi pada yang nombor 2 ni? Kalau tak ada soalan, kita pergi nombor 2. Jadi kita ingatkan yang bahawa yang kalimat ni dia terdiri pada 3 kan. Dia terdiri pada ismun. Kita tengok yang bahagian kanan tu kalimah ya, mufrad, kalimat, kalimah tu adalah mufrad. Kalau dia jamak dia kita panggil kalimat ya. Jadi dia terdiri pada 3. Ada 3 jenis. Satu kita panggil ismun lah, saya cakap ismun senang. Satu kita panggil haf. Haf kita sudah kaji pasal haf. Haf tu adalah huruf penyambung huruf penyambung. Lepas tu fi'il. Fi'il tu adalah kata perbuatan. Dalam bahasa Inggeris dia adalah verb ya, verb. Kalau ismun tu selalunya kita cakap noun. Tapi sebenarnya ismun adalah lebih daripada noun. Kalau bahasa Melayu, ismun selalu kita cakap nama. Tapi sebenarnya ismun tu lebih daripada nama. Bukan hanya pada nama. Jadi dia kalau kita bahagi pada kalimah, ini dia punya secara general ya. Jadi dekat ni saya tak nak apakah ismun, noun, dia boleh termasuk apa panggil ni, dia boleh mana nota saya. Ini nota lama. Saya lupa nak transfer nota apa tu? Nota baru ni pada ni. Okey, tak apalah, nanti insya-Allah nanti saya betulkan. Okey, jadi ismun tu sebab ini bukan saya punya note. Yang ini saya punya note. Jadi saya tak nak pakai note orang lain. Saya nak prefer saya punya own note yang saya dah buat. Jadi dekat sini kita tengok yang kalimat terdiri pada 3. Ismun, fi'il dan haf. Dan ismun tu dia termasuk nama, ya, dia termasuk ganti nama, pronoun, ganti nama. Dia termasuk adverb, dalam bahasa Melayu adalah sifat kata. Dia termasuk adjektif, kalau bahasa Melayu dia cakap sifat nama. Dan dia ada banyak lagi nama-nama. Nanti kita akan cover benda ni satu-satu. Jadi kalau kita tengok khusus untuk kita nak cover ismun ni, kita ada 8 lesson. Maksudnya 8 minggu. Kalau 1 minggu ni saya akan buat 1 lesson hari Rabu. Kalau 8, maksudnya 2 bulan untuk kita betul-betul nak faham konsep ismun ni, ya, konsep ismun ni. Jadi kita pergi, saya nak bagi balik sebagai pendahuluan pasal ismun.
kita bermula dengan apa-apa ayat dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dekat dalam ayat tu kita nampak bismi, dengan nama Allah. Ya, dengan nama Allah. Dan apa yang Allah suruh dalam surah Al-A'la ialah Sabbihisma rabbikal a'la, dan bertasbihlah, mensucikan nama Tuhanmu. Ya, Sabbihisma rabbikal a'la, ini adalah ayat perintah, ya, fi'il perintah. Dan dalam surah Al-Hasyr, dan kita bermula balik muka ismu Bismillahirrahmanirrahim. Dekat sini, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan sekalian makhluk, yang lahul asm, saya tak biasa terjemahan yang bahasa Melayu, yang mengada, yang tiada Allah daripadanya, ya, tiada Allah daripadanya, dan baginya adalah nama-nama yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya, dan bertasbihlah kepadanya segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang tiada bandingannya, lagi maha bijaksana, ya. Wa huwal aziz, maksudnya kalau aziz itu sebenarnya adalah yang maha mulia, yang maha mulia, maha agung, dan al-hakim, dan maha bijaksana. Jadi sekarang nampak dari terjemahan yang kikuk ni, saya rasa elok untuk kita faham bahasa Arab tu sendiri. Kalau kita nak bergantung pada terjemahan ni, saya rasa terjemahan ni dia agak kikuk. Ya, kalau agak kikuk. Sedangkan bahasa Arab yang asal ni dalam Al-Quran, bahasa Arab begitu cantik. Ya, begitu cantik. Jadi kalau macam mana kita nak bertasbih? Jadi nombor satu yang benda kita nak tasbih, kalau kita nak tahu konsep ismun tu, kita kena faham Asmaul Husna, nama Allah. Jadi dia sebagai contoh ismun yang pertama yang kita perlu tahu. Ya, sebab ismun tu dia banyak jenis. Yang jenis yang pertama ialah ismul alam. Maksudnya proper noun, proper name. Yang dalam ismun tu, ismul alam tu, dia ada zat, dia ada orang panggil tu identity. Ya, macam identity. Kalau saya cakap nama saya ialah Rosita, nama saya Rosita tu adalah ismul alam lah. Dia akan mengenalkan saya. Ya, ismul alam. Kalau saya bagi nama-nama yang ada ke Muhaini ke kan, Azizah ke, semua tu adalah kita panggil ismul alam. Nama yang kita identify with, yang kita dalam kita punya IC, identity card. Ya, jadi maksudnya dia nama yang betul, nama yang proper, ya, nama proper, dan ia adalah sebahagian daripada kategori ismun yang pertama yang kita kena tahu. Dan lepas tu yang ismun pula, that's why lah saya minta maaf sangat sebab dia lari daripada apa yang saya nak ni. Saya kena pergi dekat another notes. Saya minta maaf. Sekejap ya, notes. Ada tak kat sini? Saya buat notes, saya ada banyak, saya ada banyak nota. Tapi kadang-kadang, oh this is the one, Quranic Zoom, saya silap. Okay. Saya salah ambil buka file. Okay, sekarang baru ni betul ya. Jadi sekarang ni kat sini. Jadi dekat sini adalah, sekejap ya. Jadi ismun tu, dia ada 4 ciri. Ya, ada 4 ciri. Sebelum kita nak pergi pada jenis-jenis ismun, saya nak mencari cerita ciri ismun tu. Nombor 1, dia gender. Dia ada male ataupun female. Dalam bahasa Melayu, dia tidak ada kan kejantinaan pada kalimat. Tapi dalam bahasa Arab, dia ada. Dalam bahasa Jerman pun ada. Dalam bahasa Perancis pun ada. Bahasa lain ada ya. Bahasa Inggeris saya rasa kurang sikit. Jadi kalau ismun male, female tu dia antara dua. Dia antara muzakkar. Muzakkar tu ialah masculine. Dan muannas, dia adalah feminine. Ataupun untuk kita betina lah ya. Maksudnya muzakkar dengan muannas. Ya. Feminine, masculine dengan feminine. Jadi dia kita kena tahu, kita kena pasti ismun tu daripada segi gender. Ya. Lepas tu
Lepas tu kita nak tahu daripada segi adakah ismun tu khusus ataupun tidak khusus. Ya, adakah ismun tu khusus ataupun tidak khusus. Jadi kalau dia khusus, ya, katalah contohnya dia khusus. Jadi sekejap ya, kalau dia khusus, sekejap ulang. Dia kalau khusus kita panggil ismun tu makrifat. Dia kita boleh kenal pasti benda yang cam, ya, yang kita boleh cam. Jadi saya bagi contoh yang benda yang makrifat. Yang semua nama-nama Allah Asmaul Husna adalah ismul makrifat. Dia bukan hanya ismul alam, dia adalah ismul makrifat. Dan dia bermula, kalau selalunya kita nak kenal pasti ismul yang khusus, ya, ataupun definite ni, selalu dia bermula dengan alif lam. Dia definite, alif lam. Jadi contohnya Allah, ya, Allah sebenarnya alif lam, lepas tu lam ha. Alif lam lam ha. Ialah the God. Kalau kita cakap Al-Aziz, jadi maksudnya the supreme. Ya, kita cakap the supreme. Al-Aziz, the supreme, the. Jadi kita become very specific, khusus. Ya, kalau kita cakap Azizun, ataupun kita cakap ilahun. Ilahun tu adalah Tuhan, tapi dia tidak khusus. Ilahun ni, kalau kita ilahun tu adalah generic name untuk Tuhan, tapi dia adalah bukan makrifat, dia adalah nakirah. Dalam bahasa Inggeris ialah indefinite. Dia bukan khusus. Jadi kalau ilahun tu adalah generic, maksudnya Tuhan-Tuhan. Bukan Tuhan-Tuhan, dia maksudnya Tuhan, tapi dia tak spesifik. Dia tak dia tak khusus. Kita tak dapat nak cam spesifik, dia punya specificity, ya. Jadi kalau semua nama-nama Allah bermula dengan alif lam. Jadi soalan dia, kalau ismul alam ni ada ismul tu nama kan? Kalau nama kan? Adakah kalau ismul alam, kalau ismul yang berkait dengan nama seseorang tu, dia perlu ada nama alif lam dekat situ? Can somebody bagi feedback? Saya bagi contoh ya. Muhammadun. Ya, Muhammadun. Adakah dia definite ataupun makrifat? Sebab salah satu yang kita belajar, yang salah satu tanda kemakrifatan ataupun satu ismun tu adalah nakirah, tanda dia ada tanwin ya, tanwin ya. Kalau alif lam dia tak boleh ada tanwin. Tapi kalau tak ada alif lam, katalah kita tengok kalimat tu dia ada tanwin. Ya, tanwin. Jadi maksudnya kita boleh cakap ilahun ataupun ilahatun, ya. Tapi ilahatun tu jagalah, sebab ilahat tu dia macam female, dia ada tamar buta, jangan kita cakap macam tu. Tetapi basically maksudnya kalau ada yang kita nak cakap tanwin tu, jadi soalnya saya nak tanya, adakah Muhammadun adakah dia makrifat ataupun dia nakirah? Can somebody bagi feedback, especially yang mereka yang dah ambil banyak kelas Arab, sebab dekat sini kita nak tahu. Adakah Muhammadun, ya, Muhammad, tapi kita ada tanwin dama tu, Muhammadun tu, adakah dia makrifat ataupun dia nakirah? Nakirah tu indefinite, tak khusus. Maghfirah sebab dia nama khas. That's right. Jadi sebab tu, jadi jangan ingat kalau ada tanwin kan, automatik dia bukan makrifat. Nampak tak? Jangan hanya nak mengenal pasti sama ada satu ismun tu dia makrifat ke tak, hanya bergantung kita nak tengok ada tanwin ataupun ada alif lam. Muhammadun, dia tak ada alif lam kan? Tak ada alif lam, dia ada tanwin. Tetapi dia adalah makrifat. Sebab tu yang kita kena kenal pasti, ismun yang pertama yang kena tahu ialah ismul alam. Maksud kalau ismul alam tak semestinya ada alif lam, tak semestinya. Mungkin ada, kebanyakannya ada. Dan kalau ismul alam tu adalah proper name, ya, proper name, nama seseorang, dia mungkin ada tanwin dan dia tak perlu ada alif lam dekat situ, ya. Dia tak perlu ada alif lam dekat situ. Jadi yang khusus ni, yang khusus kalau kita tengok yang khusus ni, dia bukan apa orang gitu, dia bukan hanya daripada segi nama. Kalau kita nak tahu dia akan, dia mungkin ganti nama. Kalau ganti nama tu kita panggil personal pronoun kan, personal pronoun. Jadi kalau saya cakap dia, he kan,
Dia dah, maksudnya he tu saya dah tunjuk. Saya dah tahu seseorang yang saya panggil melalui ganti nama dia. He is, dia itu. Ya, engkau. Engkau tu adalah you. Ganti nama personal pronoun. Kita panggil ismun damir. Tapi kita tak cover lagi ismun damir, saya nak bagi contoh. Jadi itu automatik adalah makrifat. Semua pronoun adalah makrifat. Ya, apa-apa ganti nama. Ya, dan apa-apa ganti nama yang bermula dengan alif lam. Jadi ini sebagai introduction. Ada banyak lagi, sebenarnya ada 7 cara untuk kita mengenal pasti sama ada satu-satu ismun tu adalah makrifat ataupun tidak. Jadi saja kita akan cover apa dah 7 cara kita nak kenal pasti. Tapi yang paling simple, selalunya kita nak kenal kalau dia bukan nama biasa, kalau kita nampak ada tanwin, sebenarnya dia adalah nakirah. Kalau bukan nama. Kalau bukan nama ya. Kalau kita nampak ada alif lam depan tu dan dia adalah makrifat. Dia adalah makrifat. Jadi itu sebagai secara umum yang kita nak tahu. Lepas tu selain daripada itu kita nak tahu dia punya bilangan dia. Jadi bilangan tu sebab semua ismun dia akan mencerminkan bilangan kalimat tu. Jadi kalau kita nak cakap, katalah macam saya nak cakap macam baitun kan, baik kan. Jadi kalau baitun, kalau al-bait tu satu rumah lah kan. Lepas tu al-bataini kan, baitani, jadi adalah 2 rumah. Ya, 2 rumah. Jadi kalau buyut, kalau buyut adalah banyak rumah. Jadi dia kita boleh bagikan pada 3. Dia sama ada adalah mufrad. Mufrad tu adalah singular. 1. Bilangan tu 1. Jadi kalau kitab tu dia 1. Ya. Jadi kalau kitabani dia adalah 2. Ya. Kalau kutub tu dia ada banyak kitab. Jadi dia bukan masani. Kalau dual tu adalah masani dan kalau plural tu dipanggil jamak. Jadi kalau dalam bahasa Melayu selalunya kita singkangkan maksudnya buku-buku. Kalau ada 2 buku pun kita cakap buku-buku. Kita bahasa Melayu tu dikurang, minta maaf saya kena cakap dikurang efisien. Jadi kita daripada kita kena ulang balik kalimat yang kita sebut tu kalau nak menunjukkan yang bahawa dia tu jamak. Kalau bahasa Inggeris tak, kadang-kadang kalau bahasa Inggeris tu kalau benda tu banyak macam fruits kan, macam apples. Kalau saya cakap apples kan, kita tambah S dekat depan tu. Tapi dekat bahasa Inggeris dia tidak ada masani, dia tak ada 2. Jadi saya tak tahu dia sama ada 2 apple ke ataupun 3 apple contohnya. Tapi kat bahasa Arab dia memang khusus. Jadi contoh yang saya akan buat dalam ayat Quran tu. Sebab kenapa ayat bahasa Arab tu adalah lebih paling elok digunakan bahasa Al-Quran sebab kita tidak boleh buat silap dalam bila kita nak membuat interpretasi. Kita tahu kalau ada satu arahan, kalau ada satu cerita, kita tahu arahan tu pada satu orang ke, adakah orang tu perempuan ke lelaki, ataupun pada 2 orang ke, walaupun 2 orang tu lelaki ke perempuan, ataupun pada lebih pada 2 orang. Dia cukup khusus. Jadi kita tidak boleh membuat kesilapan dalam apa-apa interpretasi apabila kita membaca ayat Al-Quran dalam bahasa Arab. Sebab dapat membezakan bilangan, dapat membezakan jantina, dan dapat membezakan sama ada ismun tu khusus tu ataupun tidak khusus. Dan paling terakhir adalah kita panggil i'rab. Ya, kita panggil i'rab. Jadi i'rab tu saya akan membuat discussion tu pada pada hari lain. Okey, pada sekejap saya kena pergi balik pada yang Arabic lesson. Jadi i'rab tu adalah pada saya akan cover pada hari lain sebab dia punya konsep tu a bit more complicated. Jadi sekarang hari ini kita nak fokus hanya pada asmaul alam, ya, maksudnya asmaul alam. Maksudnya kita berguna dengan asmaul husna. Jadi kita nak pergi balik dekat sini, ya. Kita bermula dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita dah belajar haf kan. Daripada sini boleh tak siapa-siapa sebut dekat mana ada ismun dekat dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim. Dalam ungkapan bismillahirrahmanirrahim, B itu kita dah tahu haf kan. Ya. Jadi dalam ismun dia adalah makrifat, muzakkar ke, mufrad ke ataupun i'rab. Jadi dalam ismun dekat sini bismillahirrahmanirrahim
isim tu, ya, B tu, kalimah yang mengikut B tu, bismi tu, ismi tu, itu adalah ismu. Memang kita tahu kalimat. Jadi, lepas tu Allah adalah ismu. Jadi Allah adalah kat sini makrifat. Ya, ismu tu adalah makrifat. Dan Allah kita tak boleh cakap muannas kan. Selalunya walaupun tidak ada kejantinan, tidak ada jantinan, Allah memang tak ada jantinan, tapi daripada segi kalimat, ada kalimat, ada grammar punya level, kita akan anggap dia sebagai macam kat situ muzakkar. Kalimat tu, dia punya ismu tu adalah muzakkar. Lepas tu kalau Allah tu adalah mufrad. Ya, dia mufrad singular. Ar-Rahman, ya, adalah makrifat. Ya, dan saya tak nak cerita pasal Iraq lagi, kita nak kenal pasti ismu. Jadi daripada sini semua dapat faham tak? Yang antara dalam ungkapan Bismillahirrahmanirrahim, selain daripada B, ba tu, B harf tu, yang lain tu semua terdiri daripada asma. Maksudnya ismun. Okay, any question on this? Sebab daripada kita nak kenal pasti ismul alam, ya, dia makrifat, dia adalah berkait dengan nama ataupun dengan sifat nama. Ya, sifat maksudnya permanent attribute, maksudnya ismun musyabbahat. Okay, any question dekat sini? Nampak tak? Yang biru ni saya akan menggunakan sistem color. Kalau kuning tu adalah harf, kalau biru tu adalah ismu. Jadi kita pergi pada ayat yang selepas ni, surah 96. Sebab surah ni memerintah untuk kita baca. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi dekat sini, sebab tadi kita menceritakan kalimat terdiri daripada 3, ya, harf, fi'il dengan ismun. Jadi dekat sini kalau Iqra, kalau tak kenal pasti tak apa. Yang saya tanda merah tu adalah perintah amar, Iqra. Itu adalah fi'il. Yang warna kuning tu B adalah harf. Ismun tu, ismi tu, selepas B tu, bismi tu adalah ismun, ya, adalah isim. Rabbika adalah isim. Yang mana-mana kalau biru tu semua adalah ism, ya, ismun, asma. Semua tu adalah asma. Dan khalaqa tu kita pergi balik pada fi'il. Jadi mana yang merah adalah fi'il, yang kuning tu adalah harf, dan yang lain tu adalah asma. Ya, jadi dekat sini saya dah senaraikan ada asma dalam ungkapan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah yang mencipta. Ya, yang telah mencipta. Ya. Read in the name of your Lord who has created. Itu kalau dalam bahasa Inggeris. Jadi yang fi'il tu adalah fi'il yang kita nampak ni. Saya tak nak cerita pasal fi'il tu lagi sebab terlalu awal. Tapi kalau siapa yang ambil bahasa Arab sebelum ni dah tahulah fi'il amar dengan fi'il madi. Tapi saya tak akan sentuh pasal ni. Ini soalan tentang pasal contoh. Ya? Nak mengenal pasti asma, saya panggil asma sebenarnya, asma dengan harf. Sebab ini yang kita kaji selama ni. Ada soalan? Tak ada, ya? Jadi soalan kita harus sorry. Tak ada soalan, ya? Jadi sekarang kita kenal diri. Yang nama yang patut kita tahu. Sebab kita diperintah untuk bertasbih dengan nama Allah, ya. Jadi dekat sini saya akan Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus Al-Salam Al-Mu'min Al-Muhaymin sorry, ya. Saya just let me Ar-Rahman Ar-Rahim الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب
الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. Jadi ini kita cakap lahul asmaul husna kan, yusabbihu lahu ma fis sama wal ard wa huwal azizul hakim. Jadi perintah untuk kita bertasbih dengan nama-nama Allah ya, bermula dengan memahami asma ya, asma. Dan asma yang nama-nama Allah tu di dalam golongan ismul alam. Jadi ini adalah dalam golongan ismul alam yang mengandungi zat, ya, zat ataupun the essence dan sifat, ya, sifat-sifat kekal, the permanent attributes, ya, sifat-sifat yang pada Allah. Jadi itu yang kita panggil asma' wa sifat, ya, asma' wa sifat. Jadi yang selalu kita kena kenal yang asma' dia bermula dengan alif lam. Dan kalau nama Allah dia mestilah makrifat, ya, dia mestilah makrifat. Dan kita assume dia muzakkar lah, ya. Dia daripada segi tu kita panggil muzakkar. Dan kalau bilangan kita tahu dia mesti mufrad, dia kena satu kan. Kita tak boleh cakap Rahmanani contohnya, sebab kalau Rahmanani tu dia maksudnya dua Rahman. Kalau Allah tu dia kena cakap, kita kena cakap Allah. Dan paling bahaya ya, sebab kalau nak mengenal pasti jantina tu, kalau dalam bahasa Arab selalu kita letak the symbol ta murbata ya. Ta murbata tu kita tengoknya dekat ta murbata tu, saya tak bagi dekat sini, sekejap ya, saya nak menunjukkan yang sampel yang ta murbata. Dan selalu dekat sinilah yang selalunya kalau kita tambah ta murbata tu dekat sini ya, ta murbata yang dekat hujung tu ya, jadi muslim dengan muslimatin kan. Jadi satu benda katalah muslim
dengan muslimah kan. Muslimah tu kita tambah tamur bata. Kita tak boleh buat dengan nama Allah menambahkan macam contohnya tamur bata. Kan saya bagi contoh dekat sini. Macam kalau tadi kita sebut masa tarabur kan, kalau kita alif lam ha tu, kalau kita tambah tamur bata dia jadi alat. Dan alat tu dalam bahasa Inggeris maksudnya goddess. Ya, goddess. Dan itu adalah syirik yang paling teruk. Jadi saya akan menggunakan insya-Allah nama-nama Allah tu untuk kita nak memahami lebih banyak, membina vocabulary kita, membina apakah pengetahuan kita, kalimat-kalimat yang kita perlu tahu untuk memahami ayat-ayat Quran. Ya, jadi sekarang dah habis sebab azan dah sampai dah 4:47 dah. Jadi sebelum kita tutup, insya-Allah kita sambung latihan Asmal Alam ni, insya-Allah hari Jumaat. Sementara tu ada apa-apa soalan, saya akan buat review balik yang pasal ciri-ciri dan jenis-jenis asma. Ada banyak slide ni saya nampak sebab saya terguna file yang salah. Sebab dia dalam iPad saya yang lagi satu. Sebab ini yang original file yang lama ni. Jadi ada apa-apa soalan sebelum kita tutup? Tak ada apa-apa soalan? Dapat follow. But can I ask, dapat follow tak? Ada tak? Saya rasa saya going too fast ke ataupun tidak?